Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan contoh ikutan yang paling terbaik bagi kamu bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan negeri akhirat dan mengingati akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sadaqallahul azim.
muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita menyambung lagi bacaan kitab Fiqh Sirah di bawah tajuk Pembinaan Kaabah dan Isu Tahkim. Ya, sebenarnya ialah pembinaan semula Kaabah. Ia dibina semula, rebuild. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy membina semula Kaabah. Ini kerana Kaabah sebelum itu adalah lapisan-lapisan batu yang tingginya 9 hasta sejak zaman dari Nabi Ismail alaihi salam, dan ia tidak mempunyai bumbung. Lantaran itu, sekumpulan pencuri telah masuk dan mencuri harta benda yang berada di dalamnya. Di samping itu, Kaabah juga terdedah kepada bencana alam yang menyebabkan binaannya mulai goyah dan dinding-dindingnya retak. 25 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, banjir besar Arim telah menyerap ke Mekah serta meresap sampai ke Baitullahil Haram. Banjir besar itu telah menyebabkan Kaabah hampir runtuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, petang ni insya-Allah biiznillah kita akan melihat tajuk berhubung dengan pembinaan semula Kaabah, di mana Kaabah pada asalnya telah dibina oleh malaikat yang ada di kawasan bumi ini. Di kawasan langit sana, ada kawasan yang dikenali sebagai Sidratul Muntaha. Dan di bahagian atas langit sana juga ada kawasan yang dinamakan sebagai Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur ni Nabi menyebut satu kawasan di langit yang ada batu yang berwarna putih. Dan di situlah bersandarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian para malaikat 70,000 berkeliling melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Disebutkan juga bahawa setiap kali para malaikat itu masuk, mereka tidak keluar dah daripada Baitul Ma'mur itu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Lalu berlakulah peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya diturunkanlah Nabi Adam ke bumi. Di mana sebelum daripada itu, para malaikat yang berada di kawasan Baitul Ma'mur dan di kawasan langit seluruhnya adalah bertasbih dan memuji-muji Allah Ta'ala. Kemudian mereka dalam keadaan diperintahkan oleh Allah sebahagiannya supaya turun ke bumi. Kerana Allah telah melantik Nabi Adam, melantik manusia menjadi khalifah. Maka malaikat ditugaskanlah menjaga sungai, menjaga hujan, menjaga bukit. Macam-macamlah. Ini diketahui di sisi Allah. Maka para malaikat yang turun ini
Mereka-mereka ini menyatakan di hadapan Allah, sebelum ni kami melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Sedangkan di bumi itu, ya Allah, tidak ada tempat untuk kami melakukan tawaf. Adapun untuk berzikir apa semua boleh. Tapi nak tawaf ni tak ada, ya Allah. Apakah tidak mungkin engkau binalah satu tempat? Boleh jadi rumah kamu ke? Lalu kami melakukan tawaf di kelilingnya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril bersama dengan Mikail turun ke bumi untuk buat apa yang dinamakan Baitullah ataupun Kaabah ataupun rumah Allah itu. Dia ambil daripada kawasan Baitul Ma'mur. Katanya di langit yang ke-6. Jadi daripada Baitul Ma'mur tu turun ke bawah lurus sampai ke bumi. Bila sampai ke bumi itu, itulah di Mekah tu. Maka Allah Ta'ala kata buatlah dalam bentuk seperti Baitul Ma'mur turun ke bawah. Dia punya spot dia tu. Tempat nak bina akan Kaabah. Lalu malaikat pun ukurlah sukat apa semua menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan terbentuklah Kaabah dalam bentuk longgokan batu sahaja asalnya. Maka para malaikat lama asalnya mereka telah melakukan tawaf. Kemudian bila dijadikan Nabi Adam AS, Nabi Adam bina lagi. Dia rebuild lagi, dia elokkan lagi. Sehinggalah berlaku dalam sejarah yang panjang bahawasanya Kaabah ini telah dibina semula lebih daripada 6 kali dalam sejarah. Antaranya juga dibina oleh Nabi Syekh alaihissalam. Dan yang terakhir dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam. Yakni dibina semula, bukan baru buat. Ya, Kaabah dah dibuat sejak awal lagi oleh para malaikat. Masanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam membina Kaabah, mereka mendoakan supaya lahir di kalangan dia. Wa min zurriyati. Dia lahir daripada zuriat keturunan aku ni. Orang-orang yang baik, kalau boleh biar jadi Nabi. Maka dengan perkahwinan Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni pecah. Satu ke Bani Israel, itu Yahudi. Ishak, Yaqub, apa semua. Satu lagi ke Bani Ismail. Yang tu yang Nabi Ismail alaihissalam, yang ni turun silsilah dia, turun kepada bangsa Arab. Maka daripada Nabi Ismail itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lahirnya Nabi Muhammad itu adalah berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta wa min zurriyati. Berikanlah kepada zuriat keturunanku ya Allah. Makanya kita hari ini sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini. Banyakkanlah berdoa. Dan mintalah kepada Allah, kesianlah kepada aku ya Allah. Walaupun aku ni tak setara mana sangat ibadat aku. Tak banyak berzikir aku. Banyak lara dan dosa aku. Aku minta ampun dan aku mohon ya Allah. Ambillah seorang daripada zuriat keturunan aku ni. Biar jadi tok alim, biar jadi tok guru, biar jadi ulama. Kalau boleh semua, tapi kalau tidak seorang pun jadilah ya Allah, tolonglah. Entah ke cucu aku, boleh jadi cicit aku, boleh jadi cucu kepada cicit aku, tak kisahlah. Hadirin sekalian, doa ni mesti kita ucap dan mesti kita ungkapkan. Mana tahu hari ni kita minta cicit generasi kedua besok ada yang jadi ulama besar. Nabi Ibrahim dia minta pada masa itu, Allah bagi Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kaabah itu adalah merupakan
perkara yang telah pun didirikan semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi masa itu dia buat lebih kurang 9 hasta je tinggi dia. Boleh tawaf. Tapi berlaku kepelbagaian musibah, ya, expose. Dalam bentuk hakisan panas matahari. Terjadi angin yang kuat pun boleh pukul dan runtuh Kaabah ni. Dan pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi baru kahwin 10 tahun dengan Khadijah. Yakni ketika Nabi berusia 35 tahun. Terjadi banjir yang besar. Dia panggil banjir Arim. Kalau kita pergi ke Mekah, mutaakhir ni saya tengok jarang jumpa dah. Tapi sekitar 20 tahun dulu saya pergi Mekah, ada lagi orang jual gambar Kaabah tu banjir. Gambar banjir, lepas tu dekat tebing pintu Kaabah tu ada orang duduk juntai kaki main banjir ni. Tenggelam sungguh. Itu ada dijual tu gambar tu dululah. Sekarang ni tak tahulah, saya jarang jumpa pula poster-poster ni. Sebab medsos, ya, penangan. Nah, kita pakai ambil gambar pakai handphone apa semua jadi Kodak pun mati, tutup dah syarikat Kodak di Jepun tu. Kamera-kamera pun tak laku dah. Ya. Ini. Jadi nak menyebutnya bahawa banjir pula kalau di Mekah atau di Tanah Haram ataupun di sekitar Jazirah Arab, dia bukan main-main banjir dia. Saya berpengalaman lah ketika berada di Khemah Mina. Ketika kami mabit di musim haji di Mina, berlaku hujan yang sangat lebat. Dan Mina ni adalah lembah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Mina itu seperti perut seorang ibu yang mengandung. Dia membesar apabila orang ramai berdatangan kepadanya. Dia kembali menjadi kecil asal apabila orang keluar meninggalkannya. Ini kehebatan, ya, ajaib Allah buat bumi Mina. Dia memang lembah keliling bukit. Tahun tu terjadi hujan ribut yang sangat lebat di Mina. Kemah Mina ni dia tutup tu selebar-lebar 2 daun pintu kita. Dia punya plastik tu, itu memang kalis api, ya, dia tak boleh terbakar. Tapi di bawah tu besar ni, dia letak batang paip besi tebal, berat. Jadi benda tu, tergantung tu tertutup je lah pasal besi tu berat di bawah. Berlaku ribut dan hujan masa tu. Bayangkan benda tu melayang angin tiup. Mujur tak ada kena kepala siapa dalam jemaah saya lah. Punya kuat angin. Selepar ni tak jumpa. Jumpa kat lembah Bucu tu antara 2 lembah. Bertimbun macam busut. Kasut, selepar semua hanyut. Dan saya melihat sendiri yang turun daripada bukit tu 2. Mula-mula dia turun debu aja. Debu-debu ni diangkut ni. Air sederah-derah tu sampai bawah dia makin pekat. Dia pekat ni jadi lumpur. Lumpur yang dekat. Lepas tu curah lagi air, turun lagi hujan lebat ni. Bila kelikir-kelikir tanah dah habis, dah hanyut batu kelikir, mula dah pergerakan batu-batu yang besar. Ya. Bungkah-bungkah besar-besar lemari ni. Berpuluh-puluh tan berat, bergolek-golek turun ke bawah. Sebab dia macam terletak je, bila air tolak tu dia tergelincir, dia jatuh. Ada 1 tahun tu, saya pergi bawa jemaah saya pergi tukar, bukan tukar duit, ambil duit dekat kaunter tabung haji. Ya, jemaah haji Malaysia ni duit banyak. Sampai masa ambil, saya bawa pergilah. Kami pun naik tingkat 3 ke tingkat 2, tak silap, tabung haji. Di Jannadariyah, nama tempat dia. Tingkat 4 kot. Pergilah, ada kaunter banyak, pergi ambil duit, tolong jemaah. Habis semua balik. Esok tu, kami ke Mina dah, lusa tu. Bila berlaku yang ribut di Mina tu, bila kami balik ke Mekah, kita dapati bungkah-bungkah batu sebesar-besar rumah. Berguling turun daripada atas bukit tu, hempas
ke dinding sampai roboh dinding bangunan hotel tabung haji itu di Janadariah ni. Dan dia roboh seketul batu. Saya ingat berapa puluh ribu tan. Dia jatuh tu bergoleng ganap ni dekat kaunter tempat ambil duit tu. Masya Allah, kata saya tengok gambar berdebar sungguh. Kata kalau lah hari aku bawa jemaah tu, dia buat golek turun ni, innalillah jawab dia. Jadi itu saya nak gambarkan. Mekah ni lembah. Lembah betul, bukan main-main. Sebab itu kita boleh tengok keliling tu. Dia bukit aja, dia lembah di bawah. Kalau kita ada drone boleh tengok daripada atas, tak ada apa. Betul-betul Mekah tu je banyak jalan. Keluar sikit je dah padang pasir sampai Madinah. Dia lembah asalnya yang kering kontang. Jadi bila berlaku hujan, yelah orang Arab ni pasal hujan jarang-jarang. Dia nak beria pula buat sistem peparitan zaman hari itulah. Dia tak menyungguh macam sekarang ni okey. Buat hotel, buat apa, buka bandar baru, peparitan tu dia ada. Hujan tak hujan tu cerita nombor 2. Dia dah jadi macam undang-undang ya, pasal yang mesti dimasukkan dalam peraturan. Dulu mana ada. Buat Kaabah letak begitu atas pasir, atas tanah aja, dinding batu. Lepas tu yang zaman Nabi ni pernah terbakar. Bila Kaabah terbakar, dia dah, kita kata macam mana ya, batu tu jadi macam karah. Macam kita diang dekat api lah. Buat tembikar tu. Ketuk sikit, perak, pecah. Jadi macam tu dah dinding tu. Tiba-tiba berlaku hujan yang lebat. Boleh bayang macam yang saya sebut tadi. Air yang turun, mula turun tu bawa lumpur. Dia gulung, dia tumbuk dinding tu. Itu bergegar dah. Lepas tu batu-batu kelikir lagi. Kemudian, bungkah-bungkah batu besar. Yang ni penyakit ni. Dia turun berguling tu tak berhenti sampai dia langgar dan pecah runtuh. Sebahagian, bukan semua. Zaman Nabi itu. Sebahagian daripada dinding Kaabah tu runtuh habis. Sebahagiannya. Maka inilah yang berlakunya pada masa itu. Kesan daripada itu. Lantaran orang-orang Quraisy terpaksa membina semula Kaabah demi menyelamatkannya daripada musnah. Mereka bersetuju agar sumber biaya pembinaan Kaabah hendaklah daripada sumber yang baik. Mereka tidak boleh memasukkan sumber-sumber seperti hasil pelacuran, perniagaan riba, dan sebarang harta yang diambil secara anaya. Pada mulanya mereka merasa takut untuk meruntuhkan Kaabah yang asal. Orang yang mula meruntuhkan binaan itu ialah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Baik. Bilanya runtuh sebahagian, bila diorang tengok betul-betul, dia tak boleh nak bega-bega dah. Tampal ni sikit, ambil bata, simen sikit, tambah. Tak boleh. Dia terpaksa diruntuhkan, kemudian bina semula. Dia kena rebuild. Dia tak boleh nak tampal-tampal, tak boleh dah. Mereka buat keputusan duit, mesti duit yang halal. Tidak boleh duit-duit pelacuran, duit jual arak apa tak. Walaupun mereka tu jahiliyah, macam mana mereka tahu nak jaga benda ni. Agar Kaabah tu jangan tercemar dengan kekotoran tu semua. Itulah kerja Allah Ta'ala. Allah yang menentukan tu semua. Boleh kata gerak terbuka belak hati itu ramai-ramai. Tak nak ke duit judi, duit arak, duit pelacuran ni. Padahal duit tu paling banyaknya. Mereka pastikan duit halal aja. Ya, ini yang berlakunya. Kemudian, bila nak buat balik, kena runtuh. Nak runtuhkan itulah dia orang tak berani. Dia kena runtuh, rata, tapak semua baru bina balik. Seorang tak berani. Kenapa? Karena mereka masih teringat peristiwa Abrahah yang dipukul ranam oleh burung ababil dalam peristiwa yang terkenal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila al-akhir ayah. Mereka ada masa tu.
masanya Abraha serang, kemudian dia jadi faja'alahum ka'asfin ma'kul. Abraha, tentera dia, unta dia, beralih jadi seperti daun yang dimakan oleh ulat. Lepas kuliah ni, ibu ayah-ayah, sahabat keluar rumah kejap. Petik daun yang ulat makan, tengok. Ulat dia makan daun, dia tak makan habis, dia terim aja. Tinggal rangka. Dia tebuk sini sikit, dia gigit, dia tinggal, dia pergi sini sikit. Lama tinggal rangka. Berlubang sana, berlubang sini. Macam itulah gambarannya gajah dan tentera-tentera Abraha tu. Mereka mati dalam keadaan berlubang-lubang badan tu. Pipi berlubang, perut berlubang, bertebuk dekat paha. Bila kena, batu jatuh je cuk, terpecah, berserak daging tulang semua. Dada-dada lah, perut-perut lah, berterabur. Macam kena trim, tinggal rangka aja ada yang kena. Banyak kena tu, gebeh habis daging-daging, tinggal tengkorak terletak atas padang pasir tu. Jadi orang-orang Mekah melihat ini. Ada di kalangan mereka yang tua-tua, masih hidup, yang sempat melalui zaman serangan burung ababil ini. Mereka ni yang takut. Dan mereka pesan pada yang lain-lain. Antum semua jangan buat berani sangat. Ya, nak runtuh-runtuhkan Kaabah ni semua jangan. Buat datang ababil kan tak menang sukat kita. Cukuplah yang sudah. Sudahlah tak berani semua. Tiba-tiba datang Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia ni the best speaker lah among them. Dia orang yang pandai bercakap, petah berpidato dia ni. Jadi dia bangun, dia bercakap ringkas. Minta maaf tuan-tuan kata dia. Dia ni Bani Makhzum. Dia Walid bin Mughirah ni daripada kabilah Bani Makhzum. Dia kata begini, saya tanya tuan-tuan boleh? Lalu orang ramai cakap boleh, tanyalah. Sekarang ni tuan-tuan, kita cadang nak runtuh Kaabah ni, memang niat kita jahat dengan Allah, memang kita nak runtuhkan, atau kita nak runtuhkan ni pasal nak bina balik. Yang mana satu? Tuan-tuan kena tengok. Bila kata kita kena runtuh ni untuk apa? Kenalah tengok. Sekarang saya tanya tuan-tuan. Kita runtuh ni memang kita nak hancurkan Kaabah. Macam Abraha buat. Atau kita nak runtuh ni pasal nak bina balik. Tiba-tiba mereka jawab beramai-ramai. Kita runtuhkan ni, wahai Al-Walid bin Al-Mughirah. Sebab kita nak bina balik. Nak bina semula, bukan nak hapuskan Kaabah, tak. Lalu kata Al-Walid bin Al-Mughirah, kalau itulah memang niatnya kita, insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan marah pada kita. Kita runtuhkan aja, kata dia. Allah Ta'ala takkan marah. Orang ramai diam. Tak berani juga pasal fobia duk teringat tu. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah dia pergi sendiri, seorang dia. Dia ambil, tak ada sebut dalam mana-mana kitab. Saya tengok semua kitab sirah, termasuk yang daripada India, daripada kata Dr. Yusof Kadawi punya, daripada Asia ni, Tok Gua Haji Hadi, lepas tu Buya Hamka. Dia tak sebut apa alat yang Walid bin Mughirah pakai. Boleh jadi lagaknya ya tukar besi ke apa benda ada lah. Dia bawa, lalu dia mula ketuk, dia runtuhkan. Runtuh sikit-sikit. Orang ramai bukan menengok ke dia tu. Semua yang ada tengok ke langit. Risau ke burung ababil tu datang. Ini. Mereka tengok elok, cerah langit tu. Seorang dua masuk. Ketuk pula, tolong dia. Tapi yang mula masuk tu, sambil mengetuk tu, kepala ke atas. Tengok. Ketakutan, fobia. Tengok, okey pula. Masuk lagi, 7-8 orang, ketuk lagi. Lama-lama yang lain tengok, alright aja. Semua masuk. Akhirnya diruntuhkanlah Kaabah itu. Sehingga serata-ratanya, dia ambillah sukat tapaknya. Dia menurut tapak yang asal. Saya telah menyebut. Nanti saya cerita ya. Kemudian, diikuti oleh orang ramai.
setelah mereka melihat tidak ada apa-apa bahaya yang menimpa Al-Walid. Nah, ini menunjukkan bahawasanya walaupun mereka tu jahiliyah, tapi percaya ke kuasa Allah, kuasa gaib ni mereka ada. Ya. Sebab itulah Quran tu bila datang, perintah Qurannya yu'minu billah wal yaumil akhir. Yu'min billah wal yaumil akhir. Sebab percaya ke benda gaib, benda akhirat ni ada dah. Sebagai asas manusia tu memang ada. Semua manusia percaya kepada benda-benda gaib ni. Lalu, berterusanlah mereka melakukan kerja-kerja, merobohkan Kaabah, sehingga sampai tapak asas Nabi Ibrahim AS. Sampai habislah licin, kita kata tinggal betul-betul tapak aja. Setelah itu, mereka pun bekerja untuk membina bangunan Kaabah yang baru. Maka bila dah runtuhkan, mula nak bina balik. Mereka membahagi-bahagikan lokasi Kaabah itu kepada setiap kabilah untuk dibina. Dia jadi oleh kerana kabilah dia ramai, makanya masing-masing dalam keadaan ambil lah sikit seorang. Yang ni ambil bucu ni, yang ni ambil kat sini, yang ni boleh ke sini, yang tu bucu belah ni. Masing-masing ambil dan laksanakan tugasan yang diberi. Dia artinya mereka bekerjasama dalam membina semula Kaabah. Kerja-kerja pembinaan diketuai oleh seorang tukang bina berbangsa Rom yang bernama Bakum. Ya, orang ni orang Romawi, dia daripada Rom sana. Dan Rom ni memanglah terkenal. Dia kerajaan Athens, Sparta, di Greek, di Cyprus, di Romawi ni. Dan mereka ni terkenal dengan Roman Pela. Roman Pela ni kalau orang-orang kaya yang berduit sikit lah. Dia buat rumah besar, rumah banglo apa semua. Acah tengok tiang dia tinggi, berbunga-bunga, bercarik-carik tu. Itu dia panggil Roman Pela. Itu batu bukit tu, granite, batu yang pejal tu. Mereka kerat, mereka potong, mereka pahat, tarik keluar. Bukan pakai mesin, handmade, semua pakai. Pakai tukur dengan tangan aja. Ini sejarah Empire Rome. Sebab tu kalau kita pergi, dulu Romawi lah, sekarang ni Turki. No. Wilayah belah sana. Sekarang kalau kita pergi Turki, pergi tengok. Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Ataupun The Blue Mosque tu. Tengok tepi-tepi tu masih ada ketulan-ketulan batu-batu pejal yang besar. Bekas tiang-tiang yang diruntuhkan untuk dibina baru. Dan masuk dalam tengok berapa pemeluk punya besar. The Blue Mosque, tepi laut tu ya, Masjid Sultan Ahmad tu. Tiang-tiang dia, marmar dia, la haula wala. Memang tak masuk akal kita mikir orang dulu punya kuat. Ya. Jadi orang Rom ni dia memang expert lah. Dan dari segi tamadun, memang dua je zaman itu. Rom dan Parsi. Mekah ni kering kontang. Buta huruf. Makan bangkai, minum darah. Tu Mekah. Jadi mana ada orang-orang kira pakar. Tapi berniaga memang. Itu kerja mereka yang Quran sebut. Jadi Bakum ni lah yang bantu. Dia yang penetrate. Yang atur kerja, yang susun. Angle ni berapa darjah batu ni nak kerat 3 segi. Hak ni susun 4 segi. Tepi ni kerat kecil sikit, dia semua. Dia bantu dan dia tolong. Setelah pembinaan sampai ke tempat Hajar al-Aswad. Nah, maknanya dah siap dah. Okey, settle. Kaabah dah selesai. Timbullah dekat Hajar al-Aswad. Mereka mula berselisih pendapat tentang siapakah yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya. Perbalahan itu berlanjutan selama 4 atau 5 malam. Bukan 4-5 jam. Ini Arab kalau bergaduh, dia bergaduh sungguh. Kita harus menyadari bahawasanya Arab Quraisy ni, dia mulia dan dia mengatasi Arab Yaman, mengatasi Arab Madinah, mengatasi Arab
Qatar mengatasi Arab di jazirah-jazirah negara-negara Arab lain, Arab Bahrain, Arab mananya. Mengapa? Sebab mereka di Mekah tu diamanahkan Allah menjaga rumah dia. So it is something special. Dia yang sangat luar biasa lah. Begitu ramai bangsa Arab, Arab Quraisy di Mekah dipilih Allah. Situ pula lahir Nabi Muhammad. Nah, khalas. Makna kemuliaan tu ada kat dia orang. Makanya apa saja yang ada di lembah Mekah, ya, Zam-Zamnya, Hijr Ismailnya, Makam Ibrahimnya, bangunan Kaabahnya, pasang kelambu dia, Hajar al-Aswad untuk jaga tu, kunci Kaabah. Siapa kabilah-kabilah yang dapat memegang salah satu daripada yang disebut tadi, dia mulia. Jadi nak keboleh, ialah makna dalam lipatan sejarah nanti tu, ya, yang angkat batu ataupun Hajar Aswad tu dulu, kamilah. Dia akan ada something special nanti untuk hari-hari ke depan. Dalam buat perjanjian ke, untuk bantah sesuatu ke. Saya tidak setuju dengan ni. Kamu kena ingat, kabilah kami lebih mulia daripada kamu. Kabilah kamilah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya ketika siap Kaabah lepas banjir kemarin. Dia akan guna tu. Begitu juga dalam pidato dalam peperangan Man, dia tanya, siapa kamu? Aku adalah Fulan bin Fulan. Daripada kabilah Bani ini. Kabilah yang dimuliakan dengan mengangkat Hajar Aswad di tempatnya. Tu. Dia ada tu special yang tu. Jadi masing-masing berebut. Kalau takdirnya kabilah A dapat, maka B, C, D, E, Z, full stop. Semua tu tunduk bawah dia. Kena tabiklah. Macam tu. Itu yang berebut. Saya lebih layak. Mana boleh saya duduk berebut. Nah, ini Allah nak tunjuk benda besar ni. 4-5 malam bertengkar Arab. Passion perangai dia. Ianya semakin meruncing. Sehingga hampir-hampir menimbulkan peperangan di tanah haram. Biasa je Arab nak perang, no problem. Bayar cash punya. Di jenis macam tu dah Allah buat perangai dia tu. Kemudian, akan tetapi Abu Umamah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi telah mencadangkan kepada mereka supaya mencari seorang hakim untuk menyelesaikan perbalahan tersebut. Hakim yang dicadangkan ialah orang yang pertama sekali masuk kepada mereka dari pintu masjid. Ni jahiliyah. Sekarang gini kata seorang ni, tersadap tengkar kita bunuh apa buat apa. Sekarang kita lantik hakim, settle. Biar hakim tentukan. Syarat hakim satu aja. Kaki masjid. Tu aja. Siapa dia yang mula-mula masuk masjid, kita kena intai tengok, pegang dia. Dia kena jadi hakim. Walaupun mereka tu jahiliyah, mereka sembah patung, sembah berhala, minum arak, bunuh anak perempuan berzina. Tapi bab nak cari hakim ni, orang yang adil, dia cari orang masjid. Dunia hari ni dia buang orang-orang masjid ni. Dunia hari ni tak pandang orang-orang yang mengikat diri dengan masjid. 30 lebih, hampir 40 orang. Ustaz-ustaz ditarik tauliah serentak sekarang ini. Ini kezaliman yang sedang berlaku. Mengambil sempena Ramadan Al-Mubarak ini, saya akan berdoa sebanyak-banyaknya. Supaya Allah Ta'ala membalas kepada YB yang berkenaan. Yang telah mengusulkan supaya diambil tindakan ni apa semua. Tunggulah. Saya akan buat istighasah. Biar tengok dia berkuasa ke Allah berkuasa. Termasuk siapa je yang terlibat yang menzalimi kami. Dia kalau Arab jahiliyah, kafir, menatang tak sunat ni, sembah patung, sembah berhala pun percaya pada orang masjid, percaya pada Allah. Takkan kami ustaz-ustaz yang terzalim ni tak percaya ke Allah Ta'ala. Kami lebih lagi.
Kami buat kerja agama. Kami menyampaikan cerita Nabi, cerita Rasul. Saya tak pernah ajar tanam faham komunis. Kenapa tauliah saya ditarik? Alasan yang tidak-tidak. Ya. Baik. Jadi setuju dengan cadangan itu. Allah mentakdirkan bahawa orang yang ditunggu itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menjerit, inilah si jujur. Kami setuju dengannya. Ini Muhammad. Jadi tunggulah. Tunggu. Memang yang pertama ke masjid Nabi. Tapi masa ini belum lagi diisytihar sebagai Rasul. Akan teristihar menjadi Rasul 17 Ramadan 5 tahun yang akan datang. Ketika Nabi berusia 40 tahun. Sekarang Rasulullah berusia 35 tahun nih. Segak anak muda lagi. Baru 10 tahun kahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Kita tengok Nabi menjerit mereka. Ini dia Al-Amin. Al-Amin ni gelaran orang yang paling amanah. Sahabat-sahabiah sekalian, dunia hari ini macam-macam bintang ada. Dia daripada macam-macam lah. Anak nak sebut pun tak tu. DMP lah, PJK, Datuk Seri, Tan Seri, Tun, Toh, Puan, apa segala macam. Tapi tak ada seorang pun berani bagi bintang amanah. Untuk kali ini, sempena majlis pertabalan, maka dikurniakan bintang dan pingat kebesaran. Dengan ini, kita menjemput untuk menerima bintang manusia yang paling amanah di Malaysia. Saudara Fulan pun tak ada. Seorang pun tak berani. Kalau anak dia pilih, mana tak berani. Betul ke aku ni amanah? Kita pun jadi takut juga. Orang lain nak memilih pun mikir juga. Dia ni amanah sungguh ke? Nak boleh ke bagi bintang amanah ni payah. PJK, AMN, Tan Sri ni. Semua orang boleh rembat. Kaki rasuah boleh ambil. Ya. Saya tidak hina orang terima bintang. Saya sendiri pun dapat 2 pingat. 2 bintang saya ada. Baru ni Melaka bagi 1. Sekali lagi Datuk lah kot. Tak tahulah. Saya tak nak mengharap tapi ada je Allah nak bagi. Ya. Saya tak hina. Saya sendiri pun ambil. Dah orang nak bagi, ambil lah kan. Tapi saya nak sebutnya bahawasanya tak ada berani bagi. Ini bintang paling amanah. Siapa berani? Tak berani. Tapi Nabi SAW diberi bintang ini. Bintang manusia yang paling amanah. Bayang. Gelaran Al-Amin. Dan masa jerit tu dia sebut, sifat tu dulu baru sebut nama. Wallahi hadha. Ni dia kata Al-Amin. Wallahi huwa Muhammad. Dia adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Muhammad. Baru sebut nama. Sifat tu dulu. Itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya Nabi kepada mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam pun diberitahu tentang cadangan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta selai kain lalu diletakkan batu itu di tengah-tengah kain dan meminta semua ketua kabilah yang berbalah itu memegang bucu kain tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka mengangkat kain itu sehingga apabila sampai ke tempatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil batu itu dengan tangannya dan meletakkan sendiri di tempatnya. Inilah penyelesaian yang bijak yang direstui oleh semua pihak baik. Kisah ni masyhur. Siapa yang dalam Islam tak tahu cerita ni? Dia Nabi kata tak apa, bagi selai kain, serban. Itu kelebihan pakai serban tu banyak guna dia. Ya? Mereka bagi, Nabi kata jom tunjuk kat mana Hajar Aswad. Yalah bila dah hanyut tu banjir terletak, dia adalah jauh kat mana-mana tu. Pergi lah. Nabi pun bentang serban. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ambil Hajar Aswad tu letak tengah-tengah kain. Lepas tu kain tu bila buka 4 persegi, setiap tepi birai tu setiap kabilah pegang. Angkat ramai-ramai.
Berapa kabilah ada di Mekah? Ada lebih kurang 18. 18 ke 19 kabilah. Ketua-ketua aja pegang sikit seorang. Jadi semua dapat. Semua boleh sembang. Semua boleh cerita. Saya dulu, kabilah saya pegang. Saya pun bawa dia. Saya pun terlibat sama. Semua dapat. Ini penyelesaian. Sampai di hadapan Kaabah letak. Kemudian Nabi pegang. Nabi sendiri yang letak di bucu tu. Itu sebab bila orang menunaikan haji dan umrah, bila kucub Hajar Aswad tu, kalau dia pandai makrifat, bersih hati dia, dia sampai dia letak je lembik, mau jatuh pingsan terkulai situ. Lemah perasaan. Sebab dia tak nampak dah dia cium batu. Yang dia cium adalah bekas tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tu yang kita duk cium berebut tu. Kita nak jumpa Nabi tak tahulah dapat ke tidak. Harap dapat insya-Allah. Tapi sementara di dunia ni dapat cium bekas tangan pun jadilah. Tu. Kalau nak cium batu tu mai ikut saya. Batu kip besar lagi. Ya. Ini satu. Yang kedua, lepas 5 tahun nanti Nabi akan jadi Rasul. Ni Nabi umur 35, umur 40 jadi Nabi, jadi Rasul. Maka Nabi berdakwah kepada orang yang sama. Dari kalangan Arab Quraisy ni. Nabi berdakwah, Nabi seru begitu gini. Tiba-tiba mereka serang Nabi. Mereka tuduh kata Nabi ni gila. Nabi pemecah belah masyarakat. Nabi perosak masyarakat. Nabi ni anti nasional. Nabi ni penghasut. Nabi ni tukang sihir. Nabi ni ahli nujum. Nabi ni perosak. Dia menambah masalah je dalam hidup. 5 tahun sebelum ni, masuk umur 35, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum jadi Nabi dan Rasul lagi. Kamu cari dia. Kamu yang beri gelaran Al-Amin kat dia. Kamu yang suruh dia selesaikan. Dan nyatanya selesai. Hampir-hampir je kamu berbunuhan Muhammad, selesaikan Nabi ni. Kamu bersetuju puas hati hari tu. Ni Nabi yang sama ni aku kirim. Seolah-olah begitu Allah tunjuk. Apa yang 5 tahun lepas? Oh Muhammad Al-Amin, bagus, bijak, itu, ini. Dia boleh bantu selesai masalah kita. Tiba-tiba bila dia istihar. Ana rasulun minallah fattabi'uni. Saya ni Rasul daripada Allah. Ikut saya. Apa yang kamu kata? Tukang sihir lah, bodoh lah, buta huruf. Ngapa? Kok mana tak kena? Jadi peristiwa Hajar Aswad ni, hakikatnya ialah, kita kata macam mana ya, satu komparatif ya. Perbandingan yang sengaja Allah buat. Supaya orang-orang Arab Quraisy itu boleh memikirkan bahawa yang depan kita ni, kalau dia kata dia Nabi, ikut je lah. Tu maknanya. Sebab, lama hari ni kita tak nak tengok keburukan dia, kejahatan dia. 5 tahun lepas dia baru. Dia selesaikan masalah Hajar Aswad. Apalah hari ni kita nak kata begitu begini ke dia. Beriman je lah. Kita yang bagi gelaran Al-Amin. Yang paling amanah terpercaya. Ini semua Allah Ta'ala yang susun dan atur. Orang-orang Quraisy menghadapi kekurangan peruntukan dari sumber yang baik untuk meneruskan pembinaan Kaabah. Lantaran itu mereka mengeluarkan kira-kira 6 hasta binaan-binaan di sebelah utara yang dikenali dengan Hijir dan Al-Hatim. Mereka mengangkat pintu Kaabah atas dari bumi supaya tidak dapat dimasuki oleh sesiapa kecuali mereka yang dibenarkan. Apabila pembinaan telah mencapai 15 hasta, mereka memasang bumbungnya yang dilapik di atas 6 batang tiang. Dia di mana? Akhirnya dibuat semua siap asalnya 4 persegi yang kita tengok sekarang ni. Sebenarnya saya sebut balik,
Kaabah itu panjangnya 4 segi bujur. Bukan 4 segi tepat macam sekarang ni. Mana dia? Bermula daripada bucu Hajar Aswad tu. Tarik ke kanan terus sampai masuk lengkungan huruf C. Masuk dalam Hijir Ismail tu. Itulah panjang asal Kaabah. 4 segi bujur. Makanya, orang-orang yang bersembahyang di dalam kawasan Hijir, hukumnya bersembahyang di dalam Kaabah. Itu yang nak diusahakan juga masuk juga. Walaupun berasa sempit Hijir ni, orang berebut. Tapi telus dia. Dapat 2 rakaat pun cukup lah. Nah, ya, ada kerja ibadat kita buat. Solat dalam Kaabah tu. Makanya berkata ulama, alangkah pemurahnya Allah dijadikan rumahnya 2 pintu. Satu rumah yang asal, pintu yang asal yang ada tu, itu berkunci melintang tembaga tu. Itu untuk dimasuki oleh raja-raja, sultan-sultan. Dia duta-duta, ataci-ataci kedutaan asing. Dia ada setahun sekali 10 akhir Ramadan tu dia panggil. Malam 27 tu dia jemput masuk. Ya, jadi itu pintu tu. Kita orang biasa tak boleh. Tapi pemurahnya Allah, kata ulama, Allah buka satu pintu lagi, iaitulah Hijir. Masuklah sembahyang sunat situ. Buatlah tengah malam, tahajud segala apa. Macamlah kita solat juga di dalam Kaabah. Tu yang orang tua-tua dulu pesan. Kalau pergi Kaabah, jangan lupa berdoa bawah pancur emas. Bukan pancuran emas tu sangat. Bila di bawah pancuran tu, makna kita memang di tengah dalam Kaabah tu. Tu maksud dia. Ya, jadi bila dah siap dibina 4 persegi macam sekarang ni, batu nak bina tu dah habis. Bila batu bina tu dah habis, mereka asingkan sedikit untuk tarik yang baki sampai ke hujung tu. Itu yang kita panggil Hijir Ismail tu. Mereka nak buat terus tinggi tu, batu tak cukup dah. Maka baki batu yang ada tu lah, mereka buat sebagai pagar, sebagai tanda. Circle macam huruf C itu. Mengapa macam huruf C? Karena mengikut putaran orang-orang yang tawaf. Ya, kalau mereka buat macam tu, macam 4 segi begitu, orang tawaf kan dia langgar runtuh. Jadi dia buat bulat macam huruf C. Jadi orang yang tawaf tu mengikut berkeliling di kawasan luar Hijir itu. Tawaf tak boleh masuk ke Hijir di luar. Ya, jadi itu asalnya. Itulah Kaabah yang asal. Dalam dia pasang 6 tiang, 3 melintang, lepas tu ada beberapa tiang lagi. Yang ni kalau kita nak lihat, kita boleh pergi museum. Museum Mekah. Dia dalam museum Mekah tu, dia ada buat keratan rentas Kaabah. Dia potong macam tu, dia buat belah dalam, dia tunjuk. Kita akan lihat ada 3 tiang melintang di tengah. Dan beberapa tiang lain. Campur semua lebih kurang 6 aja. Kayu yang kejap. Dia dari zaman ke zaman, setiap kerajaan jaga Kaabah ni. Begitu juga dengan pembesaran Masjidil Haram. Setiap raja yang naik, dia ada sesuatu yang baru yang dia buat dengan Kaabah. Dengan itu, jadilah ukuran Kaabah yang telah selesai itu berbentuk 4 segi. Yang selesai itu 4 segi. Baki nak buat tu batu tak cukup, itu buat huruf C. Jadi daripada huruf C itu tarik masuk 4 segi itu semua, dia jadilah 4 segi bujur. Itulah Kaabah asalnya. Ya. Ketinggiannya kira-kira 15 meter. Lebih kurang ya 45 kaki. Ya, 1 meter 3 kaki. Panjang bahagian tepinya yang terletak Hajar Al-Aswad serta bahagian bertentangan ialah 10 meter. Dia lebih kurang 30 kaki. Itu dia buat. Ya, supaya jadi senang untuk dikucup, dicium apa semua kawasan itu. Hajar Al-Aswad diletakkan daripada 1.5 meter. Lebih kurang 4 kaki begitulah. 4 kaki dia tinggi. Itu yang kita selus kepala tu senang cium. Dari bumi tempat bertawaf. Bahagian tepi kedudukannya, pintunya serta bahagian yang bertentangan dengannya berukuran 12 meter, lebih kurang 36 kaki.
Pintu Kaabah berada pada ketinggian 2 meter dari bumi. Dia 6 kaki. Itu yang kita nak capai tak sampai. Kalau orang Afghan, India, diorang tu tinggi, diorang sampai. Bergayut dekat tebing tu. Payah dia punya tebing bukan square, dia macam dia buat lentur macam tu. Kita pegang tu terlucut. Ya? Tapi yang tegap tangan kuat tu dia boleh pegang juga. Ana berapa kali tak sampailah, kita 5 kaki lebih aja. Ia terlalu tinggi. 6 kaki tu tinggi. Dia punya dinding tu semua salut emas. Salut emas tu. Dia punya dinding, pintu Kaabah tu. Itu salut emas betul. Ada orang beritahu saya, harga dia lebih kurang 96 juta Saudi Riyal. Yang okey-okey tulis ayat Quran emas tu. Ya, jadi itu dia buat. Wah, ini beraya pula Ustaz macam kuil Hindu Amritsar di India, kuil emas. Bukan. Na'udzubillah, jangan samakan. Mengapa letak emas? Supaya jangan reput pintu tu, itu aja. Kalau kayu tu dia mudah reput. Kalau letak salut besi, besi boleh berkarat. Tapi emas ni maklum, dia tak berkarat apa. Jadi, sekali pasang tu 100 tahun pintu tu. Itu. Sebab itu atas tu dia sebut pancuran emas. Isolated, ya, dia balut dengan emas. Kenapa? Supaya tak berkarat. Kalau tidak, petugas majlis dia haram tu, 6 bulan, setahun setengah panjat, tukar. Kan 2 tahun tukar, dah bocor-bocor, dah berkarat. Tapi bila salut emas tu, dia tak berkarat lah emas. Itu. Ini bukan menghias tak entu arah, bukan. Dia ada sebab, ya. Kalau tak tu sebab, jangan bercakap, nanti berdosa. Begitu. Begitu juga kelambu Kaabah tu. Dalam sejam 2 jam, ada petugas dia bawa tu, dia panggil minyak kiswah. Minyak atar. Kita orang Melayu panggil minyak kelambu Kaabah. Dia bawa botol besar tu, dia tuang, dia sapukan dinding Kaabah dekat kelambu tu. Keliling tu. Escort dia polis, dia sapu. Ambil lagi sapu. Menyerap dekat kelambu. Mengapa? Kerana nak menjaga jemaah jangan berdosa. Dia orang-orang jemaah ni, mereka ni suka bila peluk, dia depa tangan dekat dinding Kaabah, cium kelambu Kaabah tu. Tak tu cium bau hapak. Lepas tu dia bercakap, aku cium Kaabah, ya Allah, bau macam nak muntah aku. Habis haji umrah dia. Dia menghina rumah Allah tu, tak boleh. Maka nak jaga tu sapu minyak atar, wangi-wangi. Jadi bila cium, orang balik bercerita, Allah, nak cium-cium kelambu Kaabah. Ya Allah, wangi. Tu tak apa. Ya, jadi dia ada sebab. So kita tak tahu, kadang jangan celebeh mulut lah, mudah cakap lah. Anda minta maaf lah, ya. Jangan mulut tu jangan celupa sangat. Tak tahu dan diam aja. Semua yang berlaku di keliling Kaabah tu, dia ada sebab. Bukan saja aja tak. Dia mereka tu dinasihatkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Ya. Dari luar Kaabah, dilingkungi satu kawasan binaan di bahagian bawahnya, yang ketinggiannya agak sederhana, iaitu 0.25 meter. Jarak lebarnya juga sederhana, iaitu 0.3 meter. Tempat ini dikenali sebagai Shazarwan. Ia adalah tempat asal Kaabah, akan tetapi orang Quraisy meninggalkan pembinaannya. Shazarwan ni di mana? Baik, kita ambil dinding Kaabah tu terus kat lantai. Ya, baik, bayangkan ya. Tu sampai lantai. Sampai kat lantai tu, daripada tebing lantai tu, kamu akan tengok dia ada macam sendeng sikit. Ada marmar warna putih. Keliling dia tu. Tinggi tu dia macam sendeng macam tu. Bertebing dia kat bawah tu. Itu dia panggil Shazarwan. Kalau kita berdiri depan Kaabah, sebelah kiri kita Hajar al-Aswad. Kita ke kanan sikit tengok bawah. Dekat Shazarwan, kita akan nampak dia ukir 4 segi bujur, tulisan La ilaha illallah ada di situ. Sunat cium di situ, itu sunat. Dia kita solat, sujud depan tu, dan ada dapat peluang cium situ, itu sunat hukumnya. Bukan bid'ah. Dia ada tu.
kemudian nak masuk ke Hijir tu, masuk tu bucu dekat Hijir Ismail tu, kalau di dalam, bukan di luar, di dalam. Di situlah penjuru rukun taubat. Rukun taubat untuk buat semayang taubat Nabi apa semua di situlah. Jadi kita tak dapat masuk. So kalau nak buat semayang taubat, buatlah kat ujung tu. Cuma risk lah dia, orang langgar, orang pijak, orang rempuh nak masuk ke dalam tu laluan. Kadang polis pun halau kita kena solat kat belakang tu, dekat belakang makam Ibrahim. Tak apalah, saya hanya menyebut. Mana tahu ya ada rezeki, ikut saya pergi haji umrah, saya boleh tunjuk satu-satu. Dia banyak lagi rahsia yang ada di sana. Jadi itulah di akhirnya Nabi bersama dalam pembinaan Kaabah. Dan Nabi tunjuk dan ajar pada umat. Benda yang nama berkait dengan masjid ni tolong aja. Tolong. Tolong bayarkan duit api, bayarkan duit air masjid. Kalau buat masak bubur lambuk ke masjid Anjur, bantu-bantu. Kalau kita bukan komiti, tak salah, marah pula dia. Tapi kalau buka puasa, tolong-tolong angkat pinggan. Banyak benda. Ini Nabi ajar. Nabi tolong. Takat yang boleh tolong. Walaupun yang bersama dia tu jahiliyah. Tapi pasal rumah Allah. Ingat dia sesuatu yang berkait dia dengan masjid. Kalau kita sini masjid lah. Sangatlah besar manfaat dan pahalanya. Teruskanlah beribadat. Selamat berbuka puasa maghrib nanti. Semoga Allah tetap menerima amalan kita semua. Saya kira sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tadi ada beberapa orang sahabat menulis dan mengucapkan salam pada saya. Maka saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga menyebut, mereka ramai-ramai mendoakan agar Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada saya. Saya rakamkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Saizah.